Dan salam sejahtera bersama saya Teacher Naslindawati binti Nordin daripada SMK Balai Besar Dungun Terengganu. Pada hari ini kita akan buat ulang kaji terakhirlah untuk skor A+ Fizik SPM bagi kertas 2 bahagian A. Okey, untuk kali ini kita akan buat ulang kaji bab 7 Fizik tingkatan 5 tajuk Fizik Kuantum. Okey, sebelum kita lihat soalan, suka teacher terangkan apakah maksud jasad hitam. Okey. Jasad hitam merupakan suatu jasad unggul yang berupaya untuk menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Dan jasad ini akan memancarkan sinaran yang kita kenali sebagai sinaran terma. Dan sinaran terma yang terbebas tu bergantung kepada suhu. Sinaran yang dipancar ini adalah dalam bentuk kita panggil spektrum selanjar. Dan dia tidak dipengaruhi oleh sifat-sifat permukaan jasad hitam. Oleh itu, sebarang objek yang memancarkan sinaran elektromagnet ini akan mengikut suhunya dikenali sebagai pemancar jasad hitam atau we call as black body radiator. Black body radiator. Jadi semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnet, itulah konsep dia. Jadi frekuensi sinaran elektromagnet ni yang terpancar tu bergantung pada suhu. Objek yang suhu yang sejuk akan memancarkan gelombang dengan frekuensi yang rendah. Contohnya gelombang radio, gelombang mikro, manakala objek yang panas akan memancarkan gelombang dengan frekuensi yang tinggi. Contohnya cahaya tampak dan juga sinaran ultraungu. Ini merupakan spektrum elektromagnet lah yang kita belajar. Kita ada kat sini radio, microwave, infrared, visible cahaya nampak, ultraungu, X-ray, gamma, dan juga sinar kosmik. Kita tengok soalan. Kajian mengenai jasad hitam telah dilakukan oleh ahli-ahli sains dan mencetuskan satu idea yang kita kenali sekarang ini sebagai teori fizik kuantum. Soalan dia, apakah jasad hitam? Jasad hitam ni adalah suatu jasad, kalau anak-anak faham tadi, nota teacher tadi, suatu jasad unggul yang berupaya untuk menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Jasad hitam ialah suatu jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Jadi sebarang objek yang memancarkan sinaran elektromagnet berdasarkan suhunya, kita panggil apa? Dikenali sebagai apa? So ia dikenali sebagai pemancar jasad hitam, black body radiator. Boleh faham ya? Ini adalah pemancar jasad hitam. Kita tengok soalan C. Tenaga yang dipancarkan oleh jasad hitam itu disebut apa? Jadi tenaga yang dipancarkan ini disebut sebagai pancaran sebagai pancaran jasad hitam. Nyatakan bentuk spektrum dan cirinya berdasarkan teori kuantum. Kita kenali dia sebagai spektrum garis dan diskrit. Spektrum garis dan juga diskrit. Spektrum garis. Objek memancarkan sinaran elektromagnet bergantung kepada frekuensi gelombang. Berikan dua contoh gelombang elektromagnet yang mempunyai yang pertama frekuensi lebih rendah. Tadi teacher terangkan dalam nota tadi. Frekuensi rendah adalah seperti gelombang radio dan gelombang mikro. Manakala yang mempunyai frekuensi tinggi ialah apa dia? Iaitu cahaya tampak dan juga sinaran ultraungu. Alright. Ulang kaji berkenaan dengan graf, lengkungan graf spektrum jasad hitam.
kalau anak-anak tengok di sini, okey, ni adalah graf intensity melawan wavelength panjang gelombang. Lazimnya setiap lengkungan graf untuk spektrum jasad hitam adalah lebih sempit pada bahagian sebelah kiri, iaitu kawasan yang mempunyai panjang gelombang pendek dan frekuensi tinggi. Okey, kalau anak-anak tengok yang sebelah kiri ni, sebelah kiri kita panggil dia kawasan dia sempit lah berbanding sebelah kanan. Pada suhu yang semakin meningkat, okey, kalau nak tengok suhu yang semakin meningkat, panjang gelombang, okey, yang mencapai keamatan sinaran maksimum juga semakin pendek. Okey. Di sini anak-anak boleh tengok graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang. Kita ada kat sini, okey, sinar ultra ungu, cahaya tampak, okey, bintang biru, bintang putih seperti matahari dan juga bintang merah. Kesimpulan di sini ialah semakin tinggi keamatan cahaya sesuatu jasad hitam, semakin banyak tenaga cahaya yang terpancar daripadanya. Okey, so kita tengok soalan yang berkaitan dengan ulang kaji tadi. Rajah 2.1 menunjukkan lengkung pancaran jasad hitam. Okey, keamatan pancaran melawan panjang gelombang. Kita ada sinar kat sini. Okey, kita ada ultra ungu, kita ada sinar X. Apakah sinar X? Dan kita ada sinar inframerah. So, kita tengok soalan. Tandakan right bagi jawapan yang betul di dalam petak yang disediakan. Okey. Jasad hitam adalah apa? Yang unggul bagi sinaran elektromagnet. Adakah ia penyerap, pemancar, penyerap dan pemancar? Okey, apa jawapan dia? Jasad hitam ini merupakan penyerap dan juga pemancar. Okey, seterusnya namakan sinaran di dalam kotak X tadi. Ni kotak X. Okey, apakah nama sinaran pada kotak X? Okey, kalau anak-anak faham tadi gambar rajah yang teacher tunjuk tadi. Okey, ni adalah cahaya tampak. Jadi jawapan dia ialah cahaya nampaklah. Visible light. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita tengok soalan. Bandingkan jumlah tenaga yang terpancar di sebelah kiri puncak lekung dengan sebelah kanan. Disuruh banding jumlah tenaga. Jadi yang mana lebih besar? Okey. Jumlah tenaga sebelah kanan adalah lebih besar daripada sebelah kiri. Okey. Berikan sebab untuk jawapan anda. Okey, sebab dia luas di bawah graf sebelah kanan lebih besar daripada sebelah kiri. Ataupun kita boleh kenali juga saiz pakej tenaga sebelah kanan lebih kecil daripada sebelah kiri. Okey, boleh faham Okey, luas di bawah graf sebelah kanan adalah lebih besar daripada sebelah kiri. Okey. Kita ada sebelah kiri, ni sebelah kanan. Luas dia lebih besar berbanding dengan sebelah kiri lah. Okey, soalan seterusnya ditanya, pada rajah 2.1, lukiskan lengkung untuk menunjukkan ciri pancaran jasad hitam yang dikemukakan oleh teori klasik. Okey, yang kita guna pakai sekarang ni adalah teori fizik kuantum. Jadi teori klasik kat sini, ni adalah teori klasik. Ni dia punya graf dia. Okey, ni adalah yang kita guna pakai sekarang ni lah. Menggunakan teori fizik kuantum. So, disuruh lukis, ni lah lukisan dia. Okey, boleh ya anak-anak? Yang kedua, berdasarkan jawapan anda di C1, nyatakan ciri tenaga yang dipancarkan oleh jasad hitam. Okey. Tenaga yang dipancarkan tu kita panggil tenaga selanjar. Okey, the energy emitted continuously.
Okay, boleh faham ya? Okey. Kita fahamkan apa itu kuantum tenaga. Untuk maklumat anak-anak semua ya, spektrum elektromagnet ni boleh terdiri daripada dua spektrum yang kita kenali sebagai spektrum selanjar dan juga spektrum garis. Jadi darjah 7.4 ni menunjukkan spektrum cahaya tampak, yang dikenali sebagai dalam bentuk spektrum selanjar lah. Manakala darjah 7.5 ni merupakan spektrum garis. Daripada mana kita dapat spektrum garis ni? Iaitu daripada lampu gas merkuri yang panas. Kalau anak tengok, panjang gelombang makin lama makin bertambah. Ini kita panggil dia, kenali spektrum elektromagnet ni dalam bentuk spektrum garis. Spektrum selanjar. Apa itu spektrum selanjar? Spektrum selanjar ni boleh dihasilkan melalui penyerakan cahaya putih oleh prisma kepada spektrum yang terdiri daripada 7 warna cahaya tampak. Spektrum ini mempunyai julak panjang gelombang antara 400 hingga 750. Cahaya tampak dikatakan bersifat selanjar. Visible light ni dikatakan bersifat selanjar kerana tiada jurang pemisahan di antara setiap jenis warna cahaya di spektrum tersebut, atau kita kenali sebagai spektrum warna pelangi. Ini adalah menunjukkan nilai frekuensi dan kuantum tenaga bagi spektrum garis daripada lampu gas merkuri. Contoh kat sini diberi warna spektrum garis ungu. Frekuensinya ialah 7.41. Kuantum tenaga ialah 4.91 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Biru, makin lama makin rendah. Hijau hinggalah kuning jingga. Frekuensi dia makin lama makin kecil lah nilai dia. 7.41 darab 10 kuasa 14 Hz. Biru 6.88 darab 10 kuasa 14 Hz. Hijau 5.49 10 kuasa 14 Hz. Kuning 5.19 darab 10 kuasa 14 Hz. Sama juga kuantum tenaga dia. Makin ke kiri, ke kanan, ungu, biru, hijau, kuning jingga. Nilai kuantum dia makin berkurang. Kita tengok soalan. Darjah 3.1 menunjukkan spektrum cahaya apabila cahaya putih dipancarkan kepada sebuah prisma. Spektrum cahaya akan menghasilkan warna pelangi lah. Ungu, indigo, biru, hijau, kuning jingga merah. Darjah 3.2 pula menunjukkan. Soalan A1. Nyatakan satu ciri bagi spektrum cahaya nampak. Cahaya nampak tadi yang kita faham dia akan menghasilkan 7 spektrum warna pelangi. Jadi ciri dia, dia akan menghasilkan pelbagai warna. Pelbagai warna di sini merujuk kepada panjang gelombang atau frekuensi. Yang kadang-kadang bertindih antara warna-warna tanpa jurang pemisahan. Alright, soalan yang kedua pula, nyatakan pula satu ciri spektrum cahaya lampu merkuri yang kita kenali dia sebagai spektrum garis. Untuk soalan ini pula, garis-garis dengan jurang pemisahan yang besar. Jarak antara garis dengan garis tu ada jurang pemisahan yang besar lah, jauh. Antaranya untuk warna-warna yang mempunyai panjang gelombang atau frekuensi tertentu sahaja. Boleh faham boleh beza. Next, namakan spektrum yang dihasilkan pada darjah 3.1 dan darjah 3.2. Jadi pada darjah 3.1 kita panggil spektrum selanjar. Manakala darjah 3.2 kita panggil spektrum garis. Itu nama dia lah yang kita kenali. Alright, soalan seterusnya.
Berdasarkan jawapan anda di A, rumuskan tenaga yang dikeluarkan oleh spektrum yang anda namakan dalam B. Okey. Jadi dia nak tenaga yang dikeluarkan oleh spektrum itu adalah selanjar. Okey. Dan tenaga yang dipancarkan oleh spektrum garis adalah dalam bentuk diskrit. Okey. Boleh beza. Diberi pemalar Planck H ialah 6.6 darab 10 kuasa negatif 34. Berdasarkan spektrum garis cahaya lampu merkuri, hubung kaitkan kuantiti tenaga dengan frekuensi yang dipancarkan bagi merumuskan maksud kuantum tenaga. Nyatakan juga dalam bentuk persamaan. Okey. Dia nak bagaimana kita hubung kaitkan kuantiti tenaga dan frekuensi. Jadi kuantum kat sini anak-anak kena fahamlah. Bermaksud kuantiti tenaga yang diskrit. Okey. Kuantum ialah kuantiti tenaga yang diskrit berkadar terus ataupun langsung dengan frekuensi yang dipancarkan, iaitu E energi, berkadar langsung dengan F frekuensi. Jadi untuk kita samakan rumus di sini, kita kena tambah satu pemalar yang dikenali sebagai pemalar Planck, iaitu nilai H. Okey. Jadi rumus dia E sama dengan HF. Boleh ya anak-anak? Okey. Seterusnya kita tengok soalan. Okey. Sifat kedualan gelombang zarah. Okey. Sinaran elektromagnet seperti cahaya dikatakan bersifat gelombang kerana menunjukkan fenomena pembelauan dan interferens. Objek seperti guli dikatakan bersifat zarah kerana memiliki momentum dan tenaga kinetik serta boleh berlanggar antara satu sama lain. Okey, jadi untuk menerangkan pasal sifat kedualan ni, kita ada rumus yang melibatkan lambda iaitu panjang gelombang, H pemalar Planck dan P momentum zarah. Jadi lambda sama dengan H per P. Di mana pemalar Planck ni nilai dia tetap iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Jadi kesimpulan dia semakin besar momentum zarah, semakin pendek panjang gelombang. Dia berkadar secara songsang. Oleh sebab nilai momentum zarah boleh ditentukan dengan rumus P sama dengan mv, maka rumus ini juga boleh diperolehi, iaitu lambda sama dengan H per mv. Daripada P sama dengan mv tadi, kita masukkan dalam P. Lambda sama dengan H per P. Di mana M ialah jisim zarah dan V adalah halaju zarah. Disebabkan nilai H ni adalah sangat kecil, zarah yang berjisim besar akan mempunyai panjang gelombang de Broglie yang terlalu pendek untuk dikesan. Oleh itu, ciri gelombang tidak dapat diperhatikan. Ni bagaimana kita nak lihat contoh sifat kedualan. Ini image sel darah merah di bawah mikroskop cahaya. B pula image sel darah merah di bawah mikroskop elektron. Jadi panjang gelombang de Broglie suatu alur elektron ialah kira-kira 1000 hingga 10,000 kali pendek berbanding dengan panjang gelombang cahaya. Sangat kecil. Jadi sifat ini amat penting untuk menghasilkan pembesaran yang lebih tinggi dalam operasi mikroskop elektron. Jadi perbandingan antara imej ini yang dihasilkan oleh mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Boleh nampaklah dia punya perbandingan beza imej di bawah kedua-dua mikroskop. Alright, next kita tengok konsep foton. Tenaga cahaya E, energi, dipindah dalam bentuk pakej tenaga yang dikenali sebagai foton. Foton ni pakej tenaga daripada formula E, energi sama dengan HF, di mana H ialah pemalar Planck, F ialah frekuensi
Jadi untuk gelombang elektromagnet, hubungan kelajuan gelombang C dengan panjang gelombang lambda adalah C sama dengan F lambda. Jadi kalau kita terbitkan F sama dengan C per lambda. Jadi kita boleh masukkan nilai F ni. Okay. E sama dengan HF. Jadi F ni kita gantikan dengan C per lambda. Jadi jadilah E sama dengan H darab C per lambda. Boleh ya anak-anak? Tenaga satu foton ialah E sama dengan HF. Andaikan kita ada sebanyak N foton dipancarkan dalam sesaat. Jadi dia akan mempunyai kuasa foton P iaitu jumlah tenaga yang dipindahkan dalam masa sesaat. Rumus dia P sama dengan NHF. Ataupun F ni kita gantikan tadi macam ni. Jadi kita dapat P sama dengan NHC per lambda. Di mana N di sini ialah bilangan foton yang dipancarkan sesaat. Elektron dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah kerana dia boleh tunjuk dua-dua sifat iaitu sifat zarah dan sifat gelombang. Cahaya juga mempunyai sifat kedua-dua sifat gelombang dan zarah. Oleh itu, cahaya dan elektron masing-masing dikatakan dikenali ataupun mempunyai sifat kedualan gelombang zarah. So, anak-anak boleh faham apa itu maksud sifat kedualan. Sifat kedualan ini juga dimiliki oleh semua jenis sinaran dalam spektrum gelombang elektromagnet dan juga zarah subatom seperti proton dan neutron. Bukan elektron saja, proton pun ada sifat kedualan. Empat A. Sifat kedualan zarah diberikan oleh persamaan de Broglie, iaitu P kecil H per lambda. P ni adalah momentum, H ni adalah pemalapelan dan lambda ni adalah panjang gelombang. Soalan dia nyatakan, yang pertama tu nyatakan hipotesis de Broglie. Jadi hipotesis de Broglie ni menyatakan bahawa semua bahan mempunyai dua sifat. Yang kita faham tadilah. Dua sifat apa? Iaitu sifat zarah dan juga gelombang yang kita panggil sifat kedualan zarah. Apakah maksud simbol P? Teacher sebut tadi. P ialah momentum zarah. Ataupun momentum bersifat zarah lah. Manakala lambda ialah panjang gelombang pancaran yang bersifat gelombang. So dia ada dua lah kat sini. Satu sifat zarah, satu lagi sifat gelombang. So bila gabung jadilah sifat kedualan. B1, objek P dan Q dengan jisim P 2 kali ganda Q. Kedua-dua objek ini mempunyai momentum yang sama. Jadi bandingkan panjang gelombang de Broglie objek P dan objek Q. Jadi kedua-duanya sama. Dia momentum yang sama. Jadi panjang dia sama. Berikan alasan sebab apa sama? Sebab panjang gelombang de Broglie ni dia bergantung kepada apa? Dia bergantung kepada momentum. Dia tidak bergantung kepada jisim. Dia kata sini P ni 2 kali ganda. Maksudnya tidak bergantung kepada jisim. Dia bergantung kepada momentum. Sebab itulah kedua-dua ini mempunyai panjang gelombang yang sama. Boleh faham ya? Kita boleh faham kot. Next soalan seterusnya. Rajah 4.1 menunjukkan sebuah bola tenis berjisim 5.5 darab 10 kuasa negatif 2 kg bergerak dengan hal laju 40 meter per saat apabila dipukul oleh sebatang raket. Soalan dia, hitung panjang gelombang de Broglie bola tenis itu. So kita nak guna formula apa? Kita ada kat sini, kita ada jisim M. Jisim M sama dengan 5.5 darab 10 kuasa negatif 2 kg. Kita ada 40 meter per saat, kita ada hal laju B. Kita ada diberi pemalapelan H dan juga hal laju cahaya. Jadi nak kira panjang gelombang, kita guna formula lambda sama dengan H per MV.
Okey, so kita diberi tadi, kita diberi pemalar pelang. Masuk nilai dan rumus, kita ada hal laju, kita ada jisim. Masuk jisim darab hal laju. So, kita dapat nilai panjang gelombang lambda 4.02 darab 10 kuasa negatif 41 meter. Ini markah pertama, yang ni markah kedua dengan unit lah. Harap anak-anak boleh Dia faham frekuensi bola. Ni nak nilai frekuensi pula. Kita dah tengok nota tadi, ulang kaji. Frekuensi F sama dengan C per lambda. So, diberi nilai C ialah 3 darab 10 kuasa 8. Dalam soalan tadi tu diberi nilai C. Lambda yang kita cari. Jadi, kita akan dapatlah nilai frekuensi 13.46 10 kuasa 8 Hz. Sini satu markah. Ini markah kedua. Soalan D. Terangkan satu aplikasi lain sifat gelombang suatu elektron ataupun zarah dengan merujuk kepada panjang gelombang D Broglie. Aplikasi tadi pun diterangkan iaitu menggunakan mikroskop elektron. Why? Sebab boleh menghasilkan imej yang lebih tinggi. Ni satu markah, ni markah kedua. Boleh ya anak-anak? So sampai di situ saja untuk ulang kaji kita berkenaan dengan fizik kuantum. Sampai berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.